Satu hadis yang Nabi memberi kepada kita pengetahuan supaya inilah perkara yang kita buru di atas muka bumi ini. Satu perkara yang Nabi tinggalkan kepada kita, satu ungkapan. Sekiranya kita beramal dengan perkara tersebut, yakinlah kitalah di kalangan orang-orang yang bertakwa, yang akan mendapat keampunan serta mendapat penjagaan daripada Allah Azza wa Jalla. Hadisnya tersebut yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat. Nabi kata di kalangan para sahabat, nakkah kepada aku tunjukkan kepada kamu ni satu amalan yang dengannya tersebut akan menghilangkan segala kesilapan dan kesalahan serta dosa yang telah kamu lakukan. Wa yarfa'u bihi darajat, dan ia akan dengan amalannya tersebut ia akan diangkat, Allah Ta'ala akan mengangkat darjat kamu. Kenapa kita perlu angkat darjat kita? Maknanya kita akan jadi manusia yang terlalu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita nak. Di antaranya lagi sebab apa kita nakkan diri kita ini diangkat darjat. Di atas muka bumi ini mungkin orang mengejar pangkat harta dengan gelaran datuk dan sebagainya lagi, gelaran bos dan sebagainya lagi. Itu keduniaan. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla, wa yarfa'u bihi darajat, Allah Ta'ala mengangkat darjat. Kenapa? Di antaranya lagi pada pengakhiran kehidupan kita di atas muka bumi ini, kita disambut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat dalam satu riwayat yang disebut oleh Imam As-Suyuti, Imam Suyuti menceritakan bagaimana seorang yang soleh tersebut yang Allah Ta'ala mengangkat darjatnya bila kata dia berada di dalam sakaratul maut. Allah Ta'ala sambut ia dengan kegembiraan. Allah Ta'ala hantar para malaikat-malaikat Allah. Dia disambut dengan penuh kegembiraan, dia disambut dengan penuh penghormatan. Disebut oleh Imam Suyuti, apabila seseorang yang soleh, yang tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla, apabila di saat mereka berada dalam sakaratul maut tersebut, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat Allah yang jumlahnya lebih kurang 500 orang. 500 para malaikat, 500 orang mengelilingi kita. Kalau kita mati bersama anak ahli keluarga kita, berapa orang sangat yang duk keliling? Kan, yang ada anak, kemudian isteri ataupun suami, kemudian anak. Kemudian kalau anak tu penakut sebab nak berhadapan dengan orang mati, awal-awal lari duduk dapur dah. Kan, hak ini ada juga. Maka kita akan disambut oleh malaikat. Kemudian malaikat akan datang mengelilingi kita. Malaikat akan memanggil kita dengan nada yang baik, yang tidak akan menggerunkan keadaan kita pada saat dan ketika itu. Kemudian malaikat memanggil, wahai jiwa, keluarlah engkau kepada Tuhan engkau dalam keadaan engkau redha kepada Allah, dan Allah Ta'ala juga redha kepada engkau. Lalu roh tersebut keluar daripada jasad orang yang soleh, orang yang Allah Ta'ala angkat martabat dia tadi ni dengan penuh kegembiraan. Malaikat mengambil roh tersebut, kemudian diletakkan dalam kain kafan yang berwarna putih yang dibawa daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diletakkan wangi-wangian yang kata datangnya daripada syurga Allah, kemudiannya dilipat dan juga diangkat ke syurga Allah. Sewaktu dia angkat naik ke langit tersebut, kita tahu bahawa siapa yang menjadi penduduk langit. Nescaya itu para malaikat Allah yang jumlah dan nisbah dia kan lebih kurang satu manusia, lebih kurang satu manusia ni 10 dari syaitan jin, kemudian 100 ini adalah malaikat nisbah. Ulama bagi gambaran, ramaikan tuan-tuan, para malaikat Allah. Bila kata kita naik ke langit tersebut, sewaktu roh kita diangkat oleh malaikat untuk dibawa kepada aliyin, satu tempat yang paling tinggi. Para malaikat di langit tersebut bertanya, siapakah roh yang kau bawa ini wahai malaikat? Siapakah sipulan bin sipulan ini? Maka mak cakap tadi pun menjawab, roh ini sipulan bin sipulan tersebut. Maka kedengaranlah pujian daripada para malaikat tersebut. Ini menggambarkan inilah pujian yang selayaknya, inilah pujian yang patut kita cari, sebab ini pujian yang akan membawa kepada kebahagiaan di negeri akhirat. Maka malaikat menyatakan inilah nama yang sering kali disebut oleh Allah, dipuji oleh Allah, manusia yang cukup baik, manusia yang cukup banyak beramal mereka itu.
Maka ini diangkat. Seterus ditanya oleh para malaikat, mereka menyambut dengan penuh kegembiraan. Inilah yang kita nak, wa yarfa'u bihi darajat. Diangkat dengannya amalan tersebut akan darjat. Kemudian diletakkan namanya di kalangan di iliyin tersebut, di kalangan para solihin. Kemudian dikembalikan ia di alam kubur tersebut. Maknanya itu yang kata V berapa V pun tak tahulah. Kan, inilah yang kita nak sangat. VIP kita, penghormatan kita, kalau di atas muka bumi ni datuk Sri Latun sebagainya lagi hanya berkisar kepada keduniaan, tapi di akhirat tidak ada jaminan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudiannya lagi, sahabat bila Nabi sebut satu perkara tersebut, sahabat kata, bala ya Rasulullah, ya kami nak sangat. Apa dia amalan? Nabi SAW bila duduk bersama sahabat, Nabi akan bawa berita gembira. Apa dia amalan yang patut dilakukan oleh para sahabat? Sahabat ni dengar saja mereka akan lari untuk melakukan. Hebat sahabat. Kita hari ni kalau dengar nasihat, tak apalah, muda lagi. Kan, esok-esok aku buatlah. Orang pesan bulan Ramadan ni, buatlah amalan, buatlah banyak solat, buatlah banyak zikir, buatlah banyak istighfar. Allah hari ni tak larat, esok lah kot. Bunyi esok lah kot, lusa lah kot. Tengok 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir depa kata 27 lah kot. Pakai lena, pakai habis sampai raya yang tu lah. Kan, makna dia beza kita dengan sahabat. Sehingga ada satu kisah bahawa sahabat pernah menyebut kepada sahabat, dan Nabi pernah menyebut kepada sahabat dia bahawa bercerita tentang ganjaran pahala bagi orang yang bersedekah. Bila sahabat ni dengar ganjaran orang yang bersedekah dengan uang dan sebagainya lagi, sahabat pada saat dan ketika tu tidak ada wang. Tapi bila mereka dengar kata peluang untuk bersedekah, sahabat pergi cari kerja. Pergi cari kerja, dengan upah tersebut dia akan infakkan duit tersebut, sebab nak dapat ganjaran apa yang Nabi sebut. Kita hari ni jadi alasan tak ada duit sebab tak mau infak. Jadikan alasan sahabat lain, itu sahabat. Kan, maknanya tak ada duit kerja, ambil upah, tanggung biji gandum tersebut. Dengan upah tersebut dia sedekahkan pada ketika Nabi menyebut khabar tentang ganjaran tersebut. Itu sahabat. Selayaknya sahabat mendapat apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Kita tak perlu cemburu. Kalau nak cemburu, amalan kita sama dengan sahabat, nak cemburu pun ya. Tapi amalan kita ni jauh beza dengan sahabat, tak usah duk cemburu lah tuan-tuan. Kan, ini di kalangan para sahabat. Baik, sahabat dengar. Berkatalah mereka itu sahabat, bala, bahkan ya Rasulullah, kami nak apa dia amalan tu ya Rasulullah. Nabi kata, kemudiannya lagi qala. Kan, Nabi menyebut di antara amalan yang pertama, al-itsbaghul wudu ala makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan sukar. Bila sebut sempurnakan wudu tersebut, yang pertama penuh dengan apa? Adab dia. Yang kedua penuh dengan sunat-sunat dia. Yang ketiga menyempurnakan rukun dia. Dan kemudiannya lagi kita mengangkat doa dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut isbarul wudu tersebut ala makarih, kekadang dengan sifat penyigan kita tersebut, ambil yang rukun ya. Basuh kepala tek ayak bok macam tu ya, takut hilang pomade. Takut hilang minyak rambut mahal sebab cuek sikit je. Allah, dia kata mazhab Syafi'i paling kurang 3 helai. Yang ni pun lebih daripada 3 helai, 5 helai pun okey lah. Kan, punya tahap berkira. Tapi kalau time makan tak berkira. Kan, kalau makan ni dia tak berkira. Tapi bila nak buat amal kebajikan, dia kira. Kan, kemudiannya lagi ala makarih, itu keadaan manusia tersebut. Orang kata keadaan walaupun tempat wuduk tersebut sejuk, walaupun tempat wuduk tersebut jauh. Kan, maknanya dia berusaha untuk menyempurnakan wuduk yang pertama dengan menunaikan adab. Adab berwuduk tersebut iaitu menghadap ke kiblat. Kita hari ni tak ada punggung menghadap kiblat, ada. Muka menghadap kiblat, tak ada. Padahal ustaz wuduk balik sana kena menghadap belah sana dinding. Terjun lah. Kan, nak sebutnya kata berusaha. Kan, berusaha untuk kita menghadap kepada kiblat. Ini sunnah Nabi yang pertama. Kemudian meminimumkan penggunaan air. Kan, Nabi dulu ni je ambil wuduk satu ni je.
Kan? Wuduk satu ni, Nabi mandi hadas lebih kurang satu botol 1.5 mililiter macam tu, ayat hak botol besar tu. Nabi mandi hadas. Kita satu tu. Satu tangki tu. Mandi hadas, wuduk ke 1 jak lebih kurang jak besar tu punya berwuduk. Baik, tak apalah benda tu. Kan nak sebutnya kata meminimumkan air tersebut. Kan? Walaupun kita bukan tahap seperti Nabi nak ambil macam ni sekali, tapi paling kurang kita meminimumkan penggunaan air wuduk kita. Itu dia. Yang kedua sekali, segala sunat-sunat wuduk. Kan? Mula-mula baca basmalah, kemudian kita membasuh kebelengangan tangan, memasukkan air ke dalam hidung, mulut dan sebagainya lagi. Kemudian kita melengkapkan segala dengan kesempurnaan wuduk yang rukun-rukun. Kan? Semua kita ambil. Maknanya itu di antara cuba untuk mewujudkan kesempurnaan wuduk kita. Kemudiannya lagi kita berdoa. Dalam satu hadis yang disebut dalam kitab Imam At-Tirmizi dalam Bahrul Mazid, menyebut apabila seseorang membacakan doa selepas wuduk tersebut, maka terbukalah segala pintu langit. Pintu langit terbuka ni apa yang turun? Apa yang turun? Kan? Bila langit tertutup, apa turun? Hujan lah. Betul tak? Awan hitam tutup langit, hujan turun. Tapi bila kata langit terbuka tersebut, apa yang turun? Rahmat, pengampunan, segala kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Itu doa selepas wuduk. Kita hari ni bila ambil wuduk sembang dengan kawan, bandang basuh kepala, basuh kaki, semua tu sembang kawan sampai lupa doa wuduk dah. Itu kita. Kemudiannya lagi Nabi ajar apabila kita mengangkat pada saat berwuduk tersebut, maka seolah-olahnya kita menadahkan tangan untuk menyambut sesuatu yang jatuh daripada atas. Ni doa. Doa, cara mengangkat doa ketika selepas wuduk, ini doa dia. Angkat tangan dia macam tu. Kan? Ini Nabi ajar kepada kita. Kalau nak buat macam ni pun tak ada masalah apa. Boleh. Tapi yang jadi sunnah Nabi yang kita nak ambil kesempurnaan tersebut, macam ni keadaan dia. Kan kita angkat seolah-olahnya menanti sesuatu yang jatuh daripada langit. Ya, memang sebab bila langit terbuka tersebut, apa yang akan jatuh kepada kita rahmat dan juga kasih sayang bermacam-macam yang Allah Ta'ala buka doa diangkat oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang berdoa. Itu al-isbaghul wudu' ala makarih. Walaupun sejuk pun, walaupun keadaan, dia berusaha untuk menyempurnakan wuduk. Dan yang kedua Nabi kata, kalau kata payah sangat nak baca Al-Quran ni bulan puasa ni, payahlah. Kan? Payah macam-macam, spek mata kelabu, spek mata duk kelabu juga ustaz. Kan? Itu tak tahu nak kata dah. Ambuh cermin tingkap tengok insya-Allah. Kan? Payah sangat macam-macam alasan. Tak apalah, pokok Al-Quran dia tak nampak. Kan? Maknanya ini amalan dia. Ini amalan yang dia kena ingat. Yang keduanya, wa kasratul khuta ila masajid, dan memperbanyakkan langkah kaki kepada masjid. Dalam erti kata apa? Iaitu memelihara akan solat jemaah di masjid ataupun musalla. Maka kita perbanyakkan langkah kita. Habis ustaz, kami naik motor, naik kereta macam mana? Ya, maksud dia yang kata hadis ni kehendak dia, iaitu kita memelihara, menjaga solat jemaah di masjid ataupun musalla. Paling kurang pun kita akan solat jemaah bersama anak dan isteri kita di rumah. Paling baiknya kita akan melangkah kaki bagi seorang lelaki, tempat dia tersebut adalah di masjid ataupun musalla. Bermaknanya cukup banyak. Dengan langkah kaki kita tersebut, dengan debu-debu tersebut yang melekat, maka disitulah akan menjadi saksi kebaikan kita di negeri akhirat. Maka ini yang Nabi ajar kepada kita.